Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan dakwah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dakwah para anbiya alaihimus salatu wassalam mempunyai keistimewaan yang mestilah dipahami oleh kita agar mengertikan mengapa ajarannya wajib diikuti. Yang pertama, dakwah rabbaniyah yang dinisbahkan kepada Tuhan. Kerana dakwah itu lahir dari wahyu dan taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya lahir dari kehendak mereka semata-mata. Bukan juga kerana tuntutan masyarakat. Disebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan, walaupun itu suatu yang ditentang oleh mereka. Dan bukan juga hasil daripada pemikiran mereka yang mendalam atau diilhamkan daripada penderitaan yang dialami oleh manusia, bahkan tidak boleh dibanding dengan kelahiran ahli-ahli falsafah dan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin dalam pergolakan sejarah yang dibaca dan diolah oleh ciptaan manusia. Sebenarnya apa yang didakwahkan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam adalah bersumbarkan wahyu ilahi ke semua nabi dalam sejarah mereka, menyatakan ucapan yang satu seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Suratul Ahqaf. Artinya, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yang menerangkan. Firman Allah Ta'ala menurut apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Surah Yunus ayat 16. Artinya, katakanlah, jika Allah menghendaki, nescaya aku tidak membaca kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah bersama kamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Firman Allah Ta'ala, Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surah Asy-Syura ayat 52. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahyu yang Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, yakni Al-Quran, dan tidaklah pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan dia sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran menegaskan lagi tentang risalah, di mana dia memilih pada Rasul untuknya dengan menyatakan sumber dan prinsipnya. Firman Allah Ta'ala, Yunazzilul malaikah birruhi min amrihi man yasha' min ibadihi
an anziruh annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Surah An-Nahl ayat 2. Artinya dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, iaitu peringatlah oleh kamu sekalian bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak sekali-kali tunduk kepada tekanan-tekanan dari dalam jiwanya ataupun tekanan keadaan-keadaan semasa, agar tunduk kepada keadaan dan kemahuan masyarakat walaupun bercanggah dengan ad-din. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Artinya, dan dia tidak bercakap menurut hawa nafsunya. Percakapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seterusnya, Rasulullah SAW tidak sekali-kali membuat pindaan atau mengubah dalam risalahnya dan hukum-hukum Allah SWT. Firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Surah Yunus ayat 15. Artinya, katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya bagi pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada seksa hari yang besar. Itulah keistimewaan yang membezakan di antara Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dengan yang lain di kalangan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh manusia, di mana kebiasaan mereka hanyut mengikut arus kehendak manusia dan kepentingan politik mereka, dan boleh bertawar-menawar dengan mana-mana golongan untuk bertukar-tukar kepentingan duniawi semata-mata. Dapat dilihat perbezaan yang nyata dalam suratul Anbiya alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka tidak sekali-kali menerima tawar-menawar dalam urusan dakwah oleh apa dan berapa nilaiannya. Ketika orang-orang musyrikin mengemukakan tawaran yang mahu ditukar dengan dakwah Islamnya agar Rasulullah SAW dilantik menjadi raja atau ketua, sehinggalah ditawarkan dengan harta dan perempuan dengan syarat dihentikan dakwah atau meninggalkan sikap dan ucapan yang menentang keberhalaan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan jawapannya yang masyhur yang diulangi di sepanjang zaman sekali wujudnya perjuangan Islam. Wallahi law wad'u asy-syamsa fi yamini, wallahi law wad'u asy-syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhiru Allah au ahlika fihi ma taraktu. Sirah Ibnu Hisham. Artinya, demi Allah, kalaulah mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya aku meninggalkan urusan agama ini sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya, ataupun aku dibinasakan padanya, yakni mati, nasihat aku tidak meninggalkannya. Menunjukkan bahawa dakwah Rasul alaihi wassalatu wassalam mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang berbeza dengan perjuangan ahli falsafah, perjuangan ideologi, perjuangan politik sahaja, perjuangan ekonomi sahaja, perjuangan pendidikan sahaja. Perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam
dan kenabiannya adalah menyeluruh, membawa ajaran Allah yang dinamakan Islam. Islam dengan makna mesti menyerah diri kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani, dipercayai dan diyakini. Dan semua ajaran Allah adalah al-khair, kebajikan, kebaikan. Tidak ada kejahatan sedikit pun. Semua ajaran Allah adalah adil. Tidak ada zalim sedikit pun. Di mana nabi-nabi dan rasul-rasul mempunyai keistimewaan yang berbeza dengan manusia yang lain. Di antara keistimewaannya ialah Rabbani. Apa makna Rabbani? Rabbani makna dinisbahkan kepada Tuhan. Apa maksud? Makna Rasul dilantik oleh Tuhan. Ajaran yang dia bawa adalah ajaran kepada Tuhan. Dan matlamaknya juga kepada Tuhan. Itu makna Rabbani. Rasul-Rasul bukan dilantik oleh manusia. Rasul-Rasul bukan dengan usaha. Tidak boleh seseorang itu jadi Rasul dengan bertapa, mengaji, kuat-kuat, lepas tu bertapa. Duduk seorang-seorang, lepas tu malaikat bawa wahyi, latih dia jadi Rasul. Dia usaha sendiri. Akhirnya syaitan latih dia. Bukan Tuhan latih. Syaitan latih. Menjadi Nabi, menjadi apa, pelawak. Rasul-Rasul ini dilantik secara istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dengan usaha. Dan bukan dengan sebab berlakunya desakan masyarakat. Kerana berlakunya kezaliman. Berlakunya kezaliman, berlakunya kejahatan. Manusia perlu diselamatkan. Perlu dilantik seorang pemimpin. Maka Allah menghantar kerana keperluan itu. Bukan kerana itu sahaja. Tak dinafikan. Rasul menentang kezaliman. Menentang kejahatan. Bukan itu saja. Dan Allah Ta'ala melantik Nabi Sulaiman alaihi salam selepas Nabi Daud. Nabi Daud adalah Rasulullah yang memerintah dengan adil, memerintah dengan baik. Mengapa dilantik Sulaiman? Apa perlunya? Ayah dia ada lagi? Tidak. Sulaiman dilantik oleh Allah menjadi Rasul dengan pilihan Allah, bukan kerana baka, bukan kerana keturunan, kerana hikmat yang diketahui oleh Allah untuk menyambung perjuangan ayahnya Nabi Daud alaihi salam yang memerintah dengan adil. Rasul adalah dilantik oleh Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang rahmat terhadap hamba-Nya setelah dijadikan manusia, satu makhluk yang ditugaskan di atas muka bumi, yang berbeza dengan malaikat dan berbeza dengan binatang, berbeza dengan syaitan. Manusia adalah manusia, malaikat adalah malaikat, syaitan adalah syaitan, binatang adalah binatang. Ini dia yang kita kena faham. Oleh kerana manusia mempunyai tabiat semula jadi yang berbeza dengan malaikat, yang berbeza dengan binatang. Manusia ada roh, ada bidang rohani macam malaikat. Manusia ada jasad macam binatang. Malaikat tak ada jasad. Binatang tak ada akal. Rohaninya tak sekuat, tak macam malaikat. Manusia ada dua-dua ni. Dia punya akal. Maka manusia adalah makhluk yang layak untuk diletakkan di atas muka bumi bagi beribadat kepada Allah Ta'ala. Macam malaikat juga buat ibadat.
macam makhluk-makhluk yang lain. Oleh kerana manusia ada jasad, ada akal, boleh bergerak ke mana-mana, boleh pilih, maka manusialah makhluk yang layak untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Setelah Allah menugaskan sebelumnya makhluk jin yang dipimpin oleh iblis kerana silap pemimpin. Iblis yang pimpin jin. Lalu iblis melakukan kejahatan di atas muka bumi. Dan Allah Ta'ala menurunkan malaikat untuk menyerang mereka yang melakukan kejahatan ini. Dan ditawan ketuanya iblis. Dibawa naik ke langit. Duduk dalam syurga. Buat ibadat bersama dengan malaikat. Sehingga malaikat kagum dengan iblis yang menjadi ketua syaitan ni. Kuat sangat ibadat dia. Maka malaikat rasa kagum. Malaikat tak tahu semuanya, Allah Ta'ala maha mengetahui. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sebelum nak jadi Nabi Adam, disebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman, berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitulah manusia. Bermula dengan Adam. Aku nak jadikan makhluk ini khalifah. Khalifah dengan makna yang akan memakmurkan bumi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang menumpahkan darah, yang melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah macam dulu juga, buat jahat macam dulu juga, macam puak-puak jin iblis syaitan tu juga? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu, Tuhan kata. Aku tahu apa yang kamu tak tahu, aku tahu. Setelah Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, maka Allah Ta'ala tunjuk kepada Adam, tunjuk ke malaikat keistimewaan yang ada pada Nabi Adam AS. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajar kepada Adam nama-nama benda-benda yang ada di bumi ini. Allah Ta'ala tanya malaikat, malaikat tak boleh jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Mereka berkata, maha suci wahai Tuhan kami, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajar kepada kami wahai Tuhan. Engkau maha mengetahui segala-galanya wahai Tuhan, kami tak tahu. Lalu Tuhan tanya Adam. Adam boleh jawab. Ini dia, mengapa aku nak jadikan Adam duduk di atas muka bumi? Kerana dia tahu benda-benda yang ada di bumi yang mudah tahu malaikat. Di bumi ni macam-macam, gandum ada, padi ada, jagung ada, buah deriang ada, buah anggur ada, lembu khubah ada, macam-macam. Apa guna dia? Mu tak boleh wahai malaikat. Malaikat tak makan, malaikat tak bertanam, malaikat tak minum, malaikat tak boleh menggunakan benda-benda ni. Yang tahu ialah Adam. Dan Allah Ta'ala tunjuk bagaimana malaikat ni satu makhluk yang taat pada Allah Ta'ala, yang tawaduk, yang merendah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala letakkan
Adam ke dalam syurga dengan isteri dia Hawa. Setelah jadikan Hawa, Allah Ta'ala ajar Nabi Adam makan minum, ajar Nabi Adam pakaian, nikmat dalam syurga, ajar Nabi Adam bergaul dengan isteri dia Hawa, antara lelaki dan perempuan. Ada nafsu, Adam nak ke Hawa, Hawa nak ke Adam. Tuhan ajar. Dan Tuhan beritahu ada benda yang haram. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat pokok ni. Pokok ni tak boleh dekat. Tuhan ajar di sana ada halal dan ada haram. Kemudian Tuhan tunjuk ke Adam iblis dan syaitan. Satu makhluk yang akan bertemu dengan Adam di bumi, iaitulah puak-puak syaitan, puak-puak yang jahat, yang tak taat pada Allah Ta'ala, yang lawan Allah Ta'ala. Kepala dia iblis, pengikut dia syaitan. Dan Allah Ta'ala tunjuk ke Adam bagaimana iblis ni menipu Adam supaya mengerjakan perkara yang haram. Akibat daripadanya Adam dan Hawa dia pecah pakaiannya, dia halak ke bumi. Tuhan kata, aku kata dah, jangan hampir pokok ni. Iblis ni kacikmu supaya kamu lawan Tuhan. Tuhan tunjuk kepada Adam, ini makhluk malaikat yang taat pada Allah Ta'ala. Ini makhluk iblis dan syaitan yang lawan Allah Ta'ala. Kena-kena. Malaikat pun kena-kena, iblis dengan syaitan pun kena-kena. Dua-dua kena-kena belaka. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan perkena kepada Adam, perkena malaikat dan perkena iblis dengan syaitan dua-dua sekali. Setelah turun ke bumi, Adam ada ilmu. Ilmu berkenaan malaikat yang taat pada Allah Ta'ala. Ilmu berkenaan iblis dan syaitan yang lawan Allah Ta'ala. Dan Adam diberi hidayah bertaubat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam diajar makan minum, diajar halal dan haram, diperkenalkan Allah Ta'ala, Tuhan menjadikan dia sujud. Tuhan suruh malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat setelah Adam dijadikan, wahai kamu semua sujud pada Adam. Tuhan suruh. Walaupun sujud pada Allah Ta'ala saja, tapi Allah Ta'ala nak uji, aku nak suruh sujud Adam, makhluk yang aku jadikan ini. Maka malaikat sujud, iblis tak sujud. Adam tengok sendiri malaikat ni siapa dia, iblis ni siapa dia. Iblis abah, enggan. Wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, termasuk kalangan melawan. Enggan, tak mau ikut, sombong, kemudian melawan. Tiga sifat yang ada pada iblis dan pengikut-pengikut dia. Tuhan pernah kepada Nabi Adam AS, sejak Adam belum dihantar ke bumi lagi, dan Allah Ta'ala sebut perkara ni dalam Quran supaya kita faham siapa kita manusia. Dan Allah Ta'ala yang menghantar manusia ke bumi ini dibantu dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dilantik Allah Ta'ala ni tujuannya ialah untuk memimpin dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala yang Tuhan pilih, bukan manusia pilih. Rasul kita akan baca sifat dia, wajib benar, wajib amanah, wajib menyampaikan, wajib cerdik, yang berani dia pelihara daripada dosa, tak takut bersama dia. Pelantikan Rasul adalah Rabbani, Tuhan yang lantik, bukan manusia yang lantik, bukan dengan baka, bukan dengan keturunan, bukan dengan usaha. Kita kena reti. Dan Rasul-Rasul juga membawa ajaran yang bersifat Rabbani.
Ajaran hak Rasul bawa ni daripada Tuhan. Bukan Rasul reka sendiri tak. Dia beri kitab-kitab Allah Ta'ala, wahyi daripada Allah Ta'ala. Sama ada Rasul dia perintah dengan wahyi yang khusus diturunkan pada dia. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Rasul-Rasul itu diwahyukan supaya mengikut kitab Nabi yang sebelum daripadanya. Ajaran yang Rasul bawa adalah Rabbani. Rabbani, ajaran bertuhan, bukan Rasul reka sendiri. Kitab Allah Ta'ala. Dan di sana ada keputusan daripada Allah Ta'ala. Dan di sana ada perkara yang Allah Ta'ala diamkan. Allah Ta'ala tak sebut. Bila Allah Ta'ala tak sebut, maknanya bolehlah, jangan tanya banyak lagi. Itu boleh buat. Benda yang Allah Ta'ala tak sebut, kena ikut Allah Ta'ala sebut. Ini dia. Dan Rasul-Rasul juga ditugaskan bagaimana nak beramal dengan kitab Allah Ta'ala. Ini tugas Rasul. Menerima ajaran Allah dan mengajar manusia bagaimana nak beramal dengan ajaran yang ada dalam kitab itu. Kitab dan batang tubuh Rasul. Ada orang kata pakai Quran saja tak pakai hadis. Ini sesat. Ini sesat. Tak betul. Kerana Allah Ta'ala suruh pakai Quran dan pakai Rasul. Dua-dua sekali. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apa yang Rasul bawa, yang Rasul tunjuk, kamu kena ikut. Uswatun hasanah. Rasul adalah ikutan. Quran sebut. Kalau ada orang kata nak pakai Nabi saja, nak pakai Quran tak pakai Nabi, itu sesat kafir. Kafir pun. Kerana memisahkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dia percaya ke Quran, hadis dia tak percaya. Itu tak boleh. Hadis yang mutawatir, kecuali hadis rekaan. Hadis rekaan lainlah. Ini tak boleh. Rasul lah yang menunjukkan bagaimana nak beramal dengan kitab Allah Ta'ala. Tuhan, contohnya Tuhan wajibkan semayang. Semayang 5 waktu. Dalam semayang ni ada takbir. Dalam semayang ada rukuk, ada sujud, ada tahmid. Macam mana nak susun semayang? Quran tak sebut. Kalau dah ikut Nabi lama, Allah Akbar, sujud dulu. Lepas tu fikah bangun rukuk. Tak tahu mana dulu kediang. Quran tak ajar. Yang mengajar dulu kediang ni ialah Nabi. Kita kena faham. Nabi mengajar bagaimana tertib semayang ini. Quran beritahu semayang. Quran mewajibkan zakat, ambil harta daripada mereka yang berada, sebahagian daripadanya dibahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Nak ambil daripada apa? Nabi ajar. Ambil daripada pertanian, daripada ternakan, daripada pendapatan. Itu Nabi yang ajar. Ataupun diijtihadkan oleh ulama dengan memahami tujuan yang Nabi ajar ini. Dinamakan maqasid syariah. Ini tujuan Rasul. Rasul ialah menerima ajaran daripada Allah dan disuruh supaya beramal dengan apa yang ada dalam kitab. Cara beramal dengannya dalam semua perkara. Itu makna Rabbani. Dan matlamat ajaran dia ialah Rabbani juga. Matlamatnya kerana Allah Ta'ala. Dan ada hari akhirat akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mulanya Rabbani, tengahnya Rabbani, akhirnya Rabbani. Daripada Allah, kerana Allah, kepada Allah dan balik kepada Allah. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala mengajar manusia yang menghadapi cabaran sebagaimana Nabi Adam menghadapi cabaran. Tuhan tunjuk adanya malaikat dan adanya iblis dan syaitan. Kalau ada orang kata syaitan kita kenal, malaikat kita tak kenal, tu orang tak ngaji, saya ikut dia lah. Dia tak ngaji. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib disebut dalam Quran. Yang ghaib ni ialah malaikat, jin dan syaitan. Kita wajib percaya kepada adanya malaikat, wajib percaya kepada adanya iblis dan syaitan. Kena percaya juga. Dan kita kena percaya malaikat adalah makhluk yang baik. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat ialah makhluk yang tidak sekali-kali derhakakan Allah. Mereka buat apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh. Malaikat adalah mutahharun, makhluk yang suci bersih. Tuan sebut, malaikat ialah makhluk yang gaib. Walaupun kita tak nampak, kita tak kelih, kalau dia tak tasyakul, kecuali dia merupa dengan burung, merupa dengan manusia, kita nampaklah. Tapi asal kejadian dia gaib. Kita kena beriman, malaikat ni ada, malaikat adalah makhluk yang terbaik. Dalam masa yang sama kita beriman juga, iblis ni ada, syaitan ni ada. Iblis dan syaitan ni jahat, tak ada hak baik. Kalau ada orang kata ada syaitan baik, tu tak ngaji, saya ikut dia lah. Dia tak ngaji. Malaikat hak kita tak kena, dengan syaitan hak kita kena, baik ikut syaitan hak kita kena. Kenapa kena jahat? Malaikat mesti baik. Ini yang Quran ajar pada kita. Jadi kalau orang kata kalau apa ni, kalau lubuk tu nampak tenang je, dengan tak ada buaya dalam lubuk. Jatuh batu setekodung jatuh baru timbul buaya. Timbul ikan tumak, timbul ikan seluang, timbul belaka. Inilah manusia memerlukan ujian, memerlukan perjuangan. Bila ada perjuangan, maka terdapatlah perbezaan di antara mereka yang mengikut ajaran Allah dengan mereka yang menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasul-rasul diajar keikhlasan dia kerana Allah, perjuangan dia kerana Allah, tidak kerana yang lain dan tidak kerana tujuan yang lain, sehingga dia tidak tukar menukar dalam perjuangan dia. Ada rasul-rasul yang mati dibunuh. Disebut dalam hadis ada rasul tu tak ada orang ikut. Bila dia bawa ajaran dia, raja kerajaan yang mengetahui takak dia kurang dalam laga. Kurang dalam laga, letak batu atas laga. Duduk dalam laga tu lah, minum air je. Sehingga ada seorang yang cari kayu api bukit. Sedar ada orang dalam laga. Nak akak batu tak rok. Masa tu tak ada bulldozer. Tak ada. Wing pun tak ada. Jadi orang cari kayu api inilah yang pera rasul yang duduk dalam laga. Orang tak tahu kisah ni bila disebut dalam hadis Nabi SAW. Termasuklah juga dalam surah Yasin. Negeri yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan 3 orang rasul. Lalu 3 orang rasul ni ditolak. Seorang dia beriman, dibunuh. Tuhan sebut dalam surah Yasin. Rasul tu tak tahu mana cerita. Surah Yasin mengesahkan kepada kita. Ada rasul yang pengikut dia ramai dan berjaya mendirikan kuasa besar. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah dunia. Pengikut yang ramai Nabi Musa alaihissalam. Yang paling ramai dan memerintah negara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dibunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan banyak lagi yang dibunuh. Walaupun tak ada pengikut, dibunuhnya rasul-rasul ini dalam sejarah. Orang ikut, orang tak ikut tak berlaku, Tuhan lantik. Dan rasul ni dia tak tahu menawar dalam menegakkan hukum Allah Taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia bawa ajaran Islam yang diutuskan kepada seluruh manusia, Nabi mulakan dengan ajak keluarga dia di Mekah. Ajak keluarga dia ikut ajaran Islam. Tuhan jadikan Nabi ni cerdik, bijak, tak ada orang boleh lawan dia. Sehingga pemimpin Mekah yang dia anggap cerdik tak boleh lawan Nabi. Bila tak gerak nak lawan dengan Nabi, lalu mereka pujuk Nabi. Pujuk Nabi, wahai Muhammad, mu jadi raja lah. Biar mu jadi raja. Kalau mu jadi raja, kami sanggup terima mu jadi raja, tapi kena berhentilah daripada Islam babak ni. Nabi tolak. Ataupun jadi ketua, tak mau raja pun ketua tak apa. Kami nak beri harta, nak beri orang puang yang paling comel sekali. Nabi tolak. Semua ditolak oleh Nabi SAW kerana perjuangan Nabi ini bukan perjuangan dunia saja, perjuangan dunia dan akhirat, perjuangan kerana Allah Ta'ala.
Lalu mereka bertemu dengan Abu Talib. Abu Talib ni ialah pak saudara yang sangat disegani oleh Nabi SAW. Kerana lepas ayah dia mati, Taqi dia mati, Abu Talib mati. Lepas Abu Talib mati, Abu Talib, pak saudara dia yang jaga dia. Jaga Nabi ni lebih jaga pada anak. Lebih utama pada jaga anak lagi kerana ayah dia Abu Talib wasiat. Sehingga bawa Nabi berniaga ke Syam. Dia berniaga ke Syam, bawa Nabi, tak tinggal Nabi. Sayangnya ke Nabi ni masa Nabi budak-budak. Sehingga Nabi dikahwinkan dengan Khadijah. Bila dilantik jadi Rasul, sudah tentulah Abu Talib ni seorang yang disegani, yang dimalu oleh Nabi. Kerana jaga dia daripada budak. Lepas Taqi dia mati, Abu Talib jaga. Lalu mereka jumpa dengan temu dengan Abu Talib. Puak-puak pemimpin Mekah temu dengan Abu Talib supaya pujuk Nabi berhenti daripada bawa Islam ni. Patutnya malu ke pak saudara, senyaklah. Pak saudara hak jaga kita kan, kena senyaklah. Tiba-tiba Nabi jawab, wallahi, demi Allah wahai bapa saudara yang saya kasih, ini urusan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya orang letak tari di kanan saya, bulan di kiri saya di atas bumi, jadi milik saya semualah. Ataupun saya dibunuh mati, supaya saya berhenti daripada Islam ni, saya tak berhenti, kata Nabi. Ini urusan Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni lebih pada pak saudara, lebih pada ibu bapa. Budi Allah Ta'ala tak boleh lawan dengan budi sesiapa dia. Ini sikap Nabi-Nabi dan Rasul dengan Tuhan. Tuhan lantik dia. Nabi Musa alaihissalam jadi anak akak Fir'aun, duduk dalam istana Fir'aun. Kita cuma makan gaji je dengan kerajaan. Makan gaji tak boleh lawang lah, kita makan gaji dengan dia. Tak boleh lawang lah dia beri beasiswa kita ngaji. Tak boleh lawang lah kena budi dia, jasa dia. Tak boleh lawang lah. Mana besar jasa Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun ni pera Nabi Musa, duduk dalam istana. Segala kesenangan, segala kemewahan. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh Nabi Musa jadi Rasul. Allah Ta'ala kata, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi jumpa Fir'aun. Fir'aun ni taghut, melampaui batas, zalim, lawan Allah Ta'ala. Ajak dia beriman kepada Allah, kena lawan dengan dia, jangan tunduk pada dia. Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, raja dia, ayah akak dia, hak jaga dia, hak pera dia, daripada kecil sampai besar. Nabi Musa tak kenal budi ke Fir'aun ni? Budi Allah Ta'ala lebih besar lagi. Fir'aun ni dia tukang hamba Allah Ta'ala, tukang beri je. Yang beri segala-galanya Allah Ta'ala berlaku. Di sinilah sikap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berdepan dengan siapa saja yang sekak perjalanan perjuangan dia, kerana dia dilantik oleh Allah Ta'ala. Dia tunaikan tugas Rabbani. Tuhan yang lantik dia, Tuhan yang ajar hukum dia, Tuhan yang beri syariat supaya disampaikan kepada manusia, dan Rasul yang berjuang kerana Tuhan sungguh. Sehingga tak berdali siapa dia, tak berdali harta benda, tak berdali pangkat. Ini maknanya yang kita faham, makna Rabbani. Kalau zaman dulu Tuhan lantik, Rasul ni silih berganti. Bila Tuhan lantik Nabi Muhammad, tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala matikan Nabi Muhammad mengikut ajar dia umur 63 tahun. Zaman tidak ada Nabi ini, Allah Ta'ala jadikan mereka yang menyambung perjuangan Nabi ialah kumpulan-kumpulan Islam daripada para ulama dan pengikut-pengikutnya yang membawa ajaran Nabi teguh, sehinggalah Allah Ta'ala jadikan dunia ni siapa ajar dia.
ajaran Islam tak mati, dan kita kena sedar Islam yang kita ikut ini Islam yang Rabbani, bukan Islam rekaan manusia. Islam yang Rabbani, yang Tuhan turun, ajarannya ajaran Tuhan, matlamaknya pada Tuhan. Satu ajaran yang sangat besar, yang sangat mulia, yang kita tak boleh main-main. Bila kita belajar bab rasul-rasul ni, kita jangan berhenti sekadar ini rasul, kita tak ada apa-apa. Kita umat dia mempunyai tanggungjawab untuk menyambung ajaran Rabbani. Kalau Nabi Adam berlawan dengan syaitan, maka Nabi Muhammad berlawan dengan syaitan juga. Kita umat dia kena berlawan dengan syaitan juga. Nak kenal siapa dia syaitan, hak lawan ajaran Nabi tu syaitan lah tu. Yang lawan ajaran Allah Ta'ala, semua syaitan. Sama ada syaitan yang kita kenal, yang kita tak kenal, kalau dia lawan ajaran Allah Ta'ala, kita kena lawan dia. Kerana ajaran Allah Ta'ala ni ialah ajaran yang dia pelihara sehingga hari kiamat, yang cahaya dia tak padam. Dan kalau Nabi kita tak tolak ansur walaupun sikit, maka begitulah kita tak tolak ansur walaupun sikit, kecuali perkara yang diizinkan. Kalau Tuhan tak izin, kita tak boleh tolak ansur. Wallahu a'lam.